Entah macam mana entah. Saya nampak mak saya ni tengah jalan tau. Terketar-ketar berjalan, menggigil-gigil berjalan menuju ke arah tandas. Mak? Mak? Kenapa mak tak kejut adik, mak? Kalau jatuh ke, apalah mak ni? Kan susah nanti, mak. Mak? Tunggu jap, mak. Tunggu adik, mak. Saya pun teruslah bangun. Laju saya kejar mak saya ni tau. Masa saya sampai, saya nampak mak saya dah masuk dalam tandas. Lama saya tunggu depan pintu yang mak masuk tau. Dekat-dekat 10 minit jugalah. Mak diam je kat dalam tu. Dan saya pun dah mula rasa risau. Janganlah jadi apa-apa kan? Mak? Mak okey tak kat dalam tu? Mak dah siap ke? Senyap je mak, tak dengar bunyi air pun. Oh, okey mak. Adik ada kat depan pintu ni tau. Mak nak apa-apa mak panggil adik je. Jadinya lepas tu kan, saya tunggu lagi. Kali ni dah dekat 15 minit saya tercongok duduk dekat depan pintu tu. Dan dalam tanda tu senyap je tau. Mak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya. InsyaAllah. Okey, disclaimer. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi. Hari ni KSM tak ada nak spesifik lah. Hari ni kita nak buat cerita tu ke ni, tak ada. Hari ni kita ada 3 cerita kisah seram. Tanpa membuang masa lagi, kita terus dengan kisah yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, baiklah. Untuk kisah yang pertama ni kita terus dengan kisah dia. Kisah yang pertama ni dia kisah berkenaan dengan seorang peniaga pasar malam. Kita terus dengan kisah dia lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ami, berniaga sendiri di pasar-pasar malam sekitar Johor Bahru. Dan saya ni meniaga daging segar bersama dengan isteri dan anak sebagai peneman. Biasalah, kalau meniaga ikut pasar-pasar malam ni kan, setiap hari akan pergi ke tempat yang berlainan. Hari ni meniaga kat sini, esok pula meniaga dekat tempat lain. Dan pendek kata, setiap hari akan meniaga di berlainan-berlainan tempat lah. Dan bila dah meniaga daging segar ni, saya ni macam-macam orang yang pelik yang saya dah jumpa. Macam-macam perkara pelik yang pernah saya lalui. Mungkinlah sebabnya mungkin lori yang saya gunakan tu sentiasa je bau darah lembu lah, bau darah kambing lah kan. Dan saya pun tak pastilah kenapa agaknya. Antara perkara-perkara yang pelik yang saya pernah jumpa, ada satu pelanggan ni, dia makcik lah makcik. Dan saya memang dahsyat sesuatu yang tak kena dengan makcik ni sebenarnya. Bila dia datang je kan, bau dia tu wangi. Dia bau wangi tapi bau wangi dia tu lain macam tau. Dia punya wangi tu bau wangi bunga ros. Jarang kan? Ada orang gunakan minyak wangi bau bunga ros kan? Dan kalau ada pun bau minyak wangi ni, biasanya bau minyak wangi bunga ros ni diletakkan pada mayat. Dan itu je minyak wangi bunga ros yang saya tahu. Dan dia ni, saya tengok makcik ni, dia punya umur tu rasanya umur dia dalam lingkungan dalam 50 tahun, 60 tahun lah macam tu.
berpakaian macam biasa. Macam makcik-makcik biasa yang kita jumpa. Typical Malaysian punya makcik lah. Yang peliknya, kalau makcik ni bila dia beli daging daripada saya ni, dia akan minta nak beli sekali dengan darah-darah lembu tu yang ada dekat dalam tray saya berniaga tu. Yalah, dekat tray tempat yang saya letakkan daging-daging lembu tu lah. Dan biasanya kat situ akan terkumpul darah-darah lembu. Entahlah, saya pun tak pasti apa yang makcik ni buat dengan darah lembu tu. Mula-mulanya saya macam tak perasan. Tapi bila makin lama, barulah saya perasan yang makcik ni, setiap kali saya datang berniaga kat taman tu, dia akan datang minta benda yang sama je. Daging 1 kilo dengan darah-darahnya yang ada dalam tray tu sekali. Dan saya memang langsung tak pernah ceritakan pun perkara ni pada sesiapa. Jadinya nak dijadikan cerita lah. Ada sekali tu, isteri dengan anak saya ni tak ikut berniaga kerana anak saya tu demam panas pada hari tu. Jadi saya pun berniaga pada hari tu seorang-seorang je lah. Kebetulan saya bersiap untuk pergi ke tapak pasar malam tu. Hari tu yelah agak lewat lah sebab hantar anak saya pergi ke klinik dulu. Barulah saya keluar berniaga. Bila dah datang lewat ni tapak tempat yang saya biasa berniaga tu, orang lain dah duduk dekat situ. Orang lain dah ambil. Terpaksalah saya ni mengalah dan pergi ke tapak yang paling ujung sekali. Dan dekat situ ada satu pokok jejawi yang besar tau. Dan pokok jejawi ni, kalau anda nak tahu, anda boleh google lah macam mana rupa dia. Memang seram rupa dia. Pokok jejawi ni, dia macam ada rambut-rambut tau yang keluar daripada dahan-dahan dia tu. Jadi macam seram lah kalau tengok pokok tu. Okey, kita sambung cerita Kebanyakan peniaga yang berniaga dekat sini lah memang akan mengelak untuk nak pasang kemah berniaga dekat bawah pokok jejawi ni. Sebabnya bila lalu je pun dah rasa lain macam. Ini kan pula nak duduk berniaga kat bawah pokok tu kan. Oleh kerana pada hari tu dah tak ada tempat kan, tempat saya orang lain dah ambil. Saya nak pacak kemah untuk nak berniaga hari tu. Jadinya saya pun tawakal je lah. Dan lagi pun waktu tu dah maghrib kan. Dan time tu memang orang dah ramai dah datang. Orang kata nak jalan-jalan dekat pasar malam tu. Siap saya pacak kemah apa semua, saya pun berniaga lah macam biasa. Alhamdulillah, perniagaan saya pada hari tu tetap macam biasa. Dapat sambutan, orang pun ramai beli daging macam biasa je. Walaupun saya dah lewat datang berniaga ni. Cuma saya pelik dan tertanya-tanya tau waktu saya tengah berniaga-berniaga tengah sibuk-sibuk tu. Ada terdetik lah dalam hati saya. Hari ni tak nampak pula makcik sengit tu. Selalu maghrib-maghrib dia dah sampai dah. Ini dah nak dekat tutup ni, tak nampak pun muka dia. Agaknya sebab aku datang lambat kot. Berniaga pun kat tapak lain. Dia tak jumpa agaknya gerai aku hari ni. Jadinya hari tu saya teruskanlah macam biasa. Terus berniaga sampai dekat pukul 10.30 malam. Dan saya pun dah rehat lah. Pelanggan pun dah kurang waktu tu. Pukul 11 malam sekarang barulah nak mula closing. Saya sebenarnya memanglah bila berniaga dekat sini je memang akan teringat dekat makcik tau. Sebab makcik ni dia yang paling pelik lah antara ramai-ramai pelanggan. Dan saya sebenarnya dah siapkan bungkuskan daging dengan darah lembu yang macam biasa tu lah. Yang macam selalu makcik tu minta. Dan saya letak dekat tepi sebab makcik ni tak muncul-muncul pun pada hari ni. Pukul 11 malam, saya pun mulalah kemas-kemaskan gerai daging saya. Kemas. Barang-barang semua pun saya dah masuk, dah angkut, dah simpan ke atas belakang lori saya. Dan sekarang ni cuma nak tinggal cabut kemah tu je. Dan saya pun buka lah satu-satu tiang kemah tu. Dan bila dah siap buka apa semua, barulah saya teringat yang saya ni berniaga dekat bawah pokok jejawi ni. Tadi time ramai-ramai pelanggan tu saya langsung tak teringat tau. Dan sekarang ni bila dah tak ada pelanggan dah, yang berniaga pun dah ramai dah balik, terpandang pokok jejawi ni terus beremang saya dibuatnya. Tak tahulah kenapa. Dan saya pun dah start mula berzikir dalam hati. Tiba-tiba, Dek, makcik nak daging 1 kilo. Haji, datang pun. Ingatkan tak datang lagi ni. Saya dah siapkan dah cik punya. Dah siap letak dah ni. Dah siap packing dah ni. Kejap cik, kejap Saya kemas ni kejap. Waktu ni, saya tengah angkat-angkat kemah berniaga saya lah. Dan masukkan dekat belakang lori tu. Dan saya langsung tak pandang bila saya jawab tu. Sebab saya memang kenal benar dengan suara ni kan. Yalah, suara makcik pelanggan setia saya yang saya cerita tu lah. Kejap cik Kejap Saya simpan ni dulu tak cik. Ni cik. Ni cik punya. Cik. Mana pula perginya makcik ni? Tadi macam dengar suara dia. Ke aku salah dengar tadi? Tak mungkin lah.
Dek, dek, makcik kat sini lah. Makcik kat sini. Nak tahu tak? Suara makcik tu datang daripada atas pokok jejawi dekat belakang saya tau. Memang saya langsung tak toleh lah ceritanya. Nasib baik waktu tu dah siap-siap kemas kemah semua dah masuk atas lori kan. Terus saya masuk dalam lori, start enjin terus pecut. Keluar daripada tapak pasar malam tu. Dan sepanjang perjalanan tu saya dah berzikir je dalam hati ni. Sampailah hati saya ni dah mula rasa tenang sikit. Saya singgah kejap dekat Petronas, beli air kejap, lepak-lepak kejap, isap rokok, tenang-tenangkan hatilah. Agak semua dah rasa macam betul-betul tenang, barulah saya gerak balik. Dan balik daripada niaga pada malam tu dah lewat sikit lah. Sampai rumah dekat dalam pukul 12, lebih-lebih, dekat-dekat pukul 1 jugalah. Tengah sibuk-sibuk saya dah sampai, saya dah parking lori apa semua. Tengah sibuk-sibuk punggah-punggah barang ni nak bawa masuk dalam rumah. Tiba-tiba, pokok pelam depan rumah saya ni bergoyang tau. Kuat sangat dia punya goyang. Nak kata angin tak ada angin pun. Dan anak saya yang demam tu dekat dalam rumah waktu tu, saya dengar dah start menangis dah balik semula. Dan saya waktu ni dekat luar, saya buat tak tahu je lah kan. Buat macam biasa, relax-relax, tenang-tenang lah kan. Konon-kononnya. Tapi makin saya buat tak tahu, makin kuat pula benda lah tu gegarkan pokok pelam depan rumah saya. Dia ni macam nak suruh juga saya perasan yang dia ada dekat atas pokok tu tau. Dan pokok pelam depan rumah saya tu, memang tuan rumah ni ada cakap, pokok ni jangan cantas dahan dia sebab ada penunggu kat situ. Dan pokok ni memang pelik tau. Dia ni tak ikut musim berbuah. Dan dia ikut suka hati dia je nak berbuah bila. Musim ciku dia berbuah. Musim durian pun dia berbuah. Musim salji pun dia berbuah. Jenis tak ada adab. Ikut suka hati dia je. Jadinya pada malam tu lah, waktu tu saya masih lagi buat tak tahu. Malas nak layan. Nak cepat-cepat siapkan packing-packing barang apa semua, penggah barang ni nak masukkan dalam peti sejuk. Dan saya ingatkan, saya tadi dah singgah dekat Petronas, benda Allah tu dah tinggal kat Petronas tadi. Rupa-rupanya, benda Allah tu follow saya juga sampai ke rumah. Dan siap saya dah punggah-punggah barang apa semua ni, masuk dalam peti sejuk saya kat luar rumah tu. Saya tengok sekali je tau, dekat pokok tu. Kamu nak bergegar? Bergegarlah kau sampai pagi. Jangan sampai patah dah tu sudah. Nanti susah pula aku nak jawab dengan tuan rumah. Kamu ingat aku takut ke apa? Ini Ami lah. Macam itulah lebih kurang yang saya cakap dekat pokok tu. Time ni saya berani pun sebab saya dah masuk dalam rumah. Dan saya terus masuk dalam bilik air, bersih-bersihkan badan apa semua. Lepas mandi, saya nak baring-baring lah. Saya pun carilah handset saya. Mana pula handset aku kan? Cari, tak jumpa-jumpa tau. Barulah saya teringat yang handset saya ni ada dekat atas lori. Tadi terlupa nak capai sebab kelang kabut tengok pokok pelam yang depan rumah tu bergoyang-goyang. Alamak. Nak keluar ambil ke tak ni? Takut karang dia dah standby pula kat pokok tu. Dia tunggu je kat situ karang. Benda-benda macam ni selalunya jenis berdendam. Dia bukan kira orang gurau ke, orang main-main ke. Lantak lah. Tengok-tengok jam waktu tu kan, dah pukul 1 pagi. Nak takut apa? Dia bukan boleh buat apa-apa kat kita. Dan saya pun, apa lagi? Teruslah masuk tidur. Esoknya pukul 7 pagi, barulah saya pergi ambil. Padan mukaku. Sempat saya jengah dekat belakang lori tu tau. Saya tengok plastik yang saya isikan dengan daging yang dengan darah tu lah dah tak ada kat situ. Dan saya rasa makcik tu pun dah ambil lah agaknya. Lepas daripada tu, saya masih lagi berniaga macam biasa. Dan masih lagi jumpa makcik tu tau. Dan makcik ni masih lagi beli macam biasa je. Cuma setiap kali dia pandang dekat saya, senyuman dia tu buat saya rasa meremang. Entahlah mungkinlah saya ni fikir banyak sangat agaknya kan. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada malam ni kan. Semoga anda terhibur dengan kisah seram pembukaan dia. Baiklah, sebab KSM nak teruskan dengan kisah kedua, jadinya korang stay tune tau. Kalau ada iklan tu tolonglah jangan skip. Baiklah, kita terus dengan kisah yang kedua. Okey, untuk kisah yang kedua pada malam ni
Daripada tadi, kisah yang pertama tadi, kisah seram seorang peniaga daging lembu dekat pasar malam kan? Okey, daripada pasar malam, kita pergi ke hospital pula. Okey, kita terus dengan kisah yang kedua. Pada tanggal 29 Julai tahun 2022, mak saya disahkan penyakit COVID dan ditempatkan di bawah kemah COVID di Hospital Kulim Kedah. Dah macam orang sasau dah saya masa tu. Tunggu je dekat depan kemah tu. Yelah, waris tak dibenarkan masuk kan, dan mak saya pula dah tua. Dah umur dia 81 tahun dah. Bila terkena penyakit COVID macam ni kan, ditambah pula dengan penyakit jantung dia ni, memang mak saya waktu tu lemah sangat. Dan saya pula yang memang jaga mak saya ni, jadi tak senang duduk tau. Buat apa pun rasa macam tak tenang je rasa. Puas dah saya ni merayu-rayu minta dekat doktor nak bawa balik mak saya untuk nak kuarantin kat rumah je. Tapi doktor kata dia perlu habiskan ubat selama 3 hari. Dan ubat tu pula jenis yang cocok. Jadi dia memanglah kena pemantauan doktor. Dan doktor juga nak pantau keadaan penyakit jantung mak saya lah waktu tu. Nak tak nak bila dah dengar alasan daripada doktor dah macam tu, saya pun terpaksalah ikut je lah. Walaupun hati ni rasa berat sangat. Dan saya tak tahulah macam mana nak temankan mak saya. Sebab doktor ni seboleh-boleh tak kasih saya masuk dalam tu. Setiap malam saya bersila depan kemah mak tu. Dan kadang-kadang sampai tersengguk-sengguk saya dibuatnya. Hari pertama, saya duduk je depan kemah tu sambil layan-layan handphone sampai tertidur. Mungkin kerana penat sangatlah menguruskan emak agaknya. Senang je malam tu saya tertidur. Okey, malam kedua pula, dah saya tak tahu nak buat apa dah. Nak charge handphone pun dah tak ada tempat. Entah kenapalah nak tidur pun susah sangat malam tu. Sekitar pukul 1 pagi saya terdengar tau. Suara seakan-akan macam suara mak saya. Panggil-panggil saya. Adik? Adik? Sinilah adik. Temankan mak. Adik? Sinilah adik. Temankan mak kat sini. Mak? Mak, adik kat sini mak. Adik kat depan ni je. Doktor tak kasih adik masuk. Dek. Marilah sini dek. Temankan mak. Mak seorang je. Mak takut. Dan kalau korang duduk dekat tempat saya, apa yang korang akan buat kan? Saya waktu ni dah tak senang duduk dah. Dan saya datang dekat depan kemah mak saya ni. Sekali lagi saya dengar suara tu. Tapi bunyi suara tu bukan datang daripada dalam kemah tau. Tapi datang daripada tepi kemah tu. Dan saya terus terdiam tau. Saya terus duduk bersila dekat depan kemah mak ni. Dan saya mula bacakan surah Yasin. Nasiblah ada terfikir nak capai surah Yasin ni, nak bawa ke sini. Dan malam tu saya tertidur depan kemah mak sambil baca Yasin. Sedar-sedar je nurse yang kejutkan. Alhamdulillah. Setakat tu je lah gangguan yang saya kena kat situ. Masuk hari ketiga, saya happy lah. Sebab doktor awal-awal hari tu bagi tahu nak tahan mak saya ni 3 hari je. Dan abang dengan kakak saya dah standby dah hari tu kan. Last-last, bila dah orang kata semua dah gembira, konon-kononnya mak boleh balik. Last-last doktor kata apa tau? Mak kena transfer pergi ke hospital baling. Kena stay sana selama seminggu lagi. Sebab mak saya ni masih dalam keadaan tak stabil. Dan hospital Kulim ni pula, katil untuk pesakit COVID dah penuh. Dan hanya yang ada kosong dekat hospital baling je yang ada. Jadinya, legalah sikit kan. Yelah, kesian mak saya tak selesa. Duduk dekat bawah kemah tu dengan kotornya, dengan panasnya lagi. Dan saya pula dah dengar macam-macam bunyi kan. Seram pun ada. Mula-mulanya, abang saya dah plan lah konon-kononnya nak cari hotel murah-murah. Senang saya nak jaga mak kat situ. Tapi, bila mak dah sampai dekat hospital baling, saya pula waktu tu dah merayu-rayu pada doktor nak jaga mak dekat dalam ward ni. Macam-macam alasan dah saya bagi. Walaupun dengarnya macam tak masuk akal. Mungkinlah doktor tu agaknya kesian saya dah macam orang tak betul agaknya. Macam-macam alasan bagi. Alhamdulillah, akhirnya, memandangkan saya pun dah siap booster semua, saya diberi kebenaran untuk jaga mak dalam ward. Tapi, doktor pesan, tak boleh keluar. Kena kekal duduk dalam ward tu sampailah mak saya balik. Dan saya memang tak boleh pergi ke mana-mana. Dalam hati saya, Alhamdulillah, syukur. Demi syurga saya, yelah mak saya lah. Saya sanggup, saya okey je. Dan malam tu, saya tidur dekat atas lantai. Alhamdulillah, semua okey. Dan saya dapat jaga mak, rasa macam puas hati sangat. Esok pagi-pagi, abang saya pun dah siap-siap dah. Kirim kerusi malas melalui Pak Gad.
Pak Gad yang hantarkan ke situ. Dan malam kedua, tidur saya ni asyik terganggu je. Kejap-kejap rasa macam ada orang tepuk bahu lah. Kejap-kejap rasa macam ada orang tarik kaki lah. Dan masa ni saya okey lagi. Tak fikir apa pun. Yang penting saya dapat jaga mak saya dekat sini. Malam ketiga, saya susah betul nak tidur malam je kan. Mungkin sebab siang tadi saya dah banyak tidur. Entah pukul berapa saya tak perasan waktu tu. Saya terlelap lah. Dan masa tu saya tidur mengiring membelakangi mak saya. Entah macam mana entah. Saya nampak mak saya ni tengah jalan tau. Terketar-ketar berjalan, menggigil-gigil berjalan menuju ke arah tandas. Mak? Mak? Kenapa mak tak kejut adik mak? Kalau jatuh ke apalah mak ni? Kan susah nanti mak. Mak? Tunggu jap mak. Tunggu adik mak. Saya pun teruslah bangun. Laju saya kejar mak saya ni tau. Masa saya sampai, saya nampak mak saya dah masuk dalam tandas. Lama saya tunggu depan pintu yang mak masuk tau. Dekat-dekat 10 minit jugalah. Mak diam je kat dalam tu. Dan saya pun dah mula rasa risau. Janganlah jadi apa-apa kan. Mak? Mak okey tak kat dalam tu? Mak dah siap ke? Senyap je mak, tak dengar bunyi air pun. Oh, okey mak. Adik ada kat depan pintu ni tau. Mak nak apa-apa mak panggil adik je. Jadinya lepas tu kan, saya tunggu lagi. Kali ni dah dekat 15 minit saya tercongok duduk dekat depan pintu tu. Dan dalam tanda tu senyap je tau. Mak. Saya buka pintu. Sekali dekat dalam tu kosong. Apa pun tak ada. Lantai pun kering je. Dan saya waktu ni pun kontrol lah, takut kan. Saya undur perlahan keluar dari toilet tu. Sekali saya dah sampai dekat dalam. Dari jauh saya nampak mak saya elok je terbaring dekat atas katil. Dan saya pun terus naik atas kursi malas tu. Saya zikir. Baca apa-apa yang patut, doa pelindung semua. Baru je saya nak terlapkan biji mata ni. Budak daripada katil kat sebelah saya ni terjerit-jerit tau. Kuat lah tu jeritnya. Kelang kabut semua misi yang ada kat situ. Habis satu ward ni terjaga. Puaslah waktu tu. Misi ni cuba pujuk dia, tenangkan dia kan. Dan dia tu, budak yang sebelah saya ni, budak sebelah katil mak saya ni, tunjuk dekat kaki dia. Dia cakap ada kepala botak muncul dekat hujung kaki dia. Jilat kaki dia. Lepas tu gigit ibu jari kaki dia. Dan bila misi cek, memang saya boleh nampak lah sebab saya dekat situ kan. Bila misi cek, memang ibu jari kaki budak tu berdarah. Lepas tu saya terdengar lah salah seorang misi tu cakap, benda tu lah tu. Dia orang bisik-bisik antara dia dorang lah. Dan saya pun dapat tangkap maksud misi tu. Dan saya rasa saya tahulah. Sebabnya saya sendiri pernah bekerja sebagai guard dekat hospital ni. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada malam ni. Macam mana anda rasakan? Okey, sebabnya KSM masih ada lagi satu kisah yang terakhir pada malam ni. Semoga anda masih lagi stay dan dengarkan kisah yang terakhir ni ya. Iklan tu minta tolonglah, janganlah skip. Baiklah, kita terus dengan kisah yang terakhir pada malam ni. Okey, sampailah kita ke kisah yang terakhir pada malam ni. Semoga anda masih lagi belum nak tidur ya. Sebab baru pukul berapa kan? Relax lah dulu, dengarlah KSM dulu ya. Baiklah, kita terus dengan kisah yang terakhir. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua di bawah lindungan serta keberkatannya. Kisah ni terjadi pada tahun 2010 dan beginilah kisah dia. Kisah ni terjadi waktu tu saya masih dalam top management di sebuah resort dekat Langkawi. Dan sewaktu saya bertugas di sini, ramai foreigner menginap dekat resort ni. Walaupun bad review, banyak sangat yang kita boleh jumpa dekat internet dengan masalah facilities dah uzur sangat-sangat dekat resort ni. Jangan tanyalah kenapa boleh ramai. Sebab saya sendiri pun tak tahu pelaris apa yang owner resort ni pakai.
Kami sebagai staf dekat sini, sebenarnya kita orang pun dah sedia maklum. Ada satu kolam renang yang besar dekat tengah-tengah blok penginapan resort ni. Kolam dia memang cantik dan luas. Dikelilingi dengan hiasan pokok tropika yang semula jadi. Memang tempat yang best, suasana dia memang cantik sangat dan sesuai sangat nak bersantai-santai. Namun, ada satu sisi gelapnya kat sini yang tidak diketahui oleh pengunjung, bahawa dekat dalam kolam ni dah 2 kali budak mati lemas disedul oleh pam air dekat dalam kolam renang tu. Seperti biasalah, bila ada kematian-kematian macam ni, berpusu-pusulah kaum-kaum jin dengan syaitan ni nak menjelma menyerupai orang yang dah meninggal tu dan menakut-nakutkan kita manusia. Maka ramailah yang katanya dah ternampak kelibat lah, itulah inilah. Jadinya ramai mat-mat saleh yang akan telefon saya selaku in charge dekat ni sebab nak buat aduan. Katanya mereka ternampak ada susuk budak bermain dekat sekitar kolam renang lah. Bergembira, suka sangat bermain-main dekat tepi-tepi kolam renang tu sambil gelak ketawa bagai. Dan kami sebagai staff ni memang dah faham dan hanya yakan sajalah dan datang buat-buat suluh-suluh sekitar kolam renang tu sekadar untuk nak menyedapkan hati guest yang buat aduan tu. Orang kata sekadar lakonan je lah. Sebab memang kami dah tahu apa sebenarnya. Nak dijadikan cerita lah. Pada satu hari, seorang mat saleh ni datang dengan keluarganya, seorang isteri dan seorang anak lelaki dalam lingkungan umur budak tu 10 tahun lah. Diorang ni daripada Australia. Daripada cara percakapan mereka lah, seperti daripada kawasan Australia ni, bahagian kawasan pedalaman macam tu, memang pekat lah bunyi sebutan diorang ni. Dah bunyi dia macam cakap dengan Steve Irwin, yang krokodil hunter tu lebih kurang. Jadinya pada hari mereka sampai ke hotel lah, malam tu si suami pun menelefon saya daripada servis phone di ground floor. Lebih kurang dalam pukul 3 pagi lah time tu. Saya pun terima panggilan, kelang kabut lah saya. Dalam keadaan mamai-mamai tu jawab panggilan. Si suami ni cakap anak dia hilang daripada dalam bilik tau. Dan bila dia tersedar nak pergi toilet pagi tu, dia cakap pintu bilik tak berkunci, dah terbuka, dah terkangkang macam tu. Dan bila dah dikata macam tu, saya pun jadi cuak dan risaulah sebab ini adalah keselamatan pelancong yang boleh menjejaskan nama baik resort. Dan saya pun terus bangun dan mengarahkan beberapa staf untuk tolong saya mencari anak pelancong yang hilang ni dekat sekitar hotel dan kolam renang. Habis seluruh pelusuk hotel ni kami cari, bahkan di bawah rimbunan pokok buluh juga. Habis kita orang geledah. Dan untuk makluman anda semua, belakang resort ni dia ada 2 buah kubur yang dikatakan sudah berusia ratusan tahun. Dan kubur ni dikatakan milik seorang pawang yang hidup 2 ataupun 300 tahun yang dahulu. Dan apa yang saya ceritakan ni pasal kubur ni adalah cerita daripada penduduk-penduduk yang sekitar kawasan resort kami ni lah. Dan saya pun risaulah akan keselamatan pelancong. Makanya saya pun kumpulkan semua staf yang lain ni dan mula cari iktihar macam mana nak cari budak yang hilang ni. Dan waktu tu saya pun mulalah berdoa, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta petunjuk. Dan kami semua berdoa beramai-ramai waktu tu dan mengalunkan beberapa potong ayat daripada surah Yasin dan surah Al-Ankabut. Saya dengan 4 orang staf mengelilingi kawasan resort sambil meneruskan membaca ayat-ayat suci. Tiba-tiba muncul sekumpulan anjing hitam. Muncul betul-betul dekat depan kita orang ni. Dan kami terus diam, tak bergerak. Kami hairan lah kerana dekat kawasan hotel ni tak ada pernah nampak sekumpulan anjing pun. Tak ada sesiapa pun yang beli anjing kat sini. Lagi-lagi pula semua 7 ekor ni semua warna hitam. Dan semua anjing tu memandang tepat ke arah kami. Dan saya dah mula berpeluh dah time ni. Dan saya lihat yang lain dah mula rasa nampak macam takut dah. Dan kami cuba halau anjing tu. Namun anjing tu tetap tak bergerak langsung dan tak berbunyi. Dan kami mula rancakkan, lagi kuat kami bacakan surah-surah suci ni. Tiba-tiba, angin menderu daripada arah laut, hembus ke arah kami. Dan anjing tu semua hilang dan gaib, sekelip mata. Macam tu je kat depan kita orang. Dan waktu tu semua dah terkejut, dah tergamam tau. Angin bertiup selama beberapa minit macam tu. Dan setelah angin ni berhenti, kami pandang sesama sendiri. Dan dalam keadaan yang pelik. Sebab kini kami berada betul-betul dekat depan kubur yang dikatakan berusia ratusan tahun tu. Dan sebuah buaian pula muncul di antara kami dengan kubur tu. Dan dekat atas buaian tu adalah anak Mat Saleh yang hilang tadi. Sedang menangis teresak-esak dekat atas buaian tu. Dan saya pun
apa lagi. Dah nampak anak Mak Saleh tu kan. Saya terus berlari meluru ke arah budak tu dan terus tarik budak tu turun daripada buaian tu. Dan saya pun bacakan ayat kursi sebanyak 7 kali dan hembuskan pada ubun-ubun budak tersebut. Dan air tawar juga saya pun buatkanlah dan sapu ke muka budak tu. Alhamdulillah, budak tu selamat dijumpai dan diserahkan kepada ibu bapanya sebelum subuh menjelang. Esoknya, setelah keadaan kembali reda, saya pun mulalah selidik dan bertanya pada budak tu melalui ibu bapa dia. Macam mana dia boleh hilang ni kan? Dan cerita dia orang macam ni tau. Saya alihlah cerita ni pada bahasa Melayu, senang kita fahami. Saya pun tanyalah, "Cik, macam mana anak cik boleh keluar daripada bilik? Cik tak kunci pintu bilik ke?" "Saya dah kunci sebenarnya. Anak saya kata, malam tu dia terbangun, dia terdengar macam ada suara budak lelaki panggil-panggil dia keluar, ajak dia main sama-sama melalui tingkap bilik tau. Tiba-tiba dia perasan, dia pandang dekat pintu bilik ni terbuka sendiri. Dan anak saya pun keluarlah pergi cari budak yang panggil-panggil dia tu. Bila jumpa budak tu dekat area kolam renang tu, budak tu ajak dia main sembunyi-sembunyi dekat dalam kolam renang tu. Tapi nasib baiklah anak saya ni jenis takut air dan dia tak nak main. Lepas tu muncul 7 orang budak ramai-ramai tarik dia pergi dekat buaian dan suruh dia kira sampai 100 kat situ. Dan dekat sini anak saya dah mula rasa takut dan dah mula menangis mencari emak dia. "Oh, macam tu cerita dia. Itulah cik, nasib baiklah kita orang dapat jumpa dia. Nasib baik jugalah dia tu takut air. Kalau tak mungkin dia dah lemas dalam kolam tu." Dan saya pun menerangkanlah kepada Mat Saleh tu yang kawasan resort ni sebenarnya agak keras dan dia pun macam faham lah apa yang saya terangkan dan dia kata akan lebih berhati-hati jika menginap di mana-mana selepas ni. Semoga kisah-kisah yang KSM ceritakan pada hari ini tak akan terjadi pada kita semua. Semoga kita semua sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Dan dengan ini berakhirlah kisah seram Malaysia pada malam ni. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Sebelum kita akhiri, kita letak disclaimer dulu. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you next video. Take care guys and God bless you.